Datuk Seri Anwar Ibrahim disifatkan tidak berpegang kepada kedaulatan undang-undang kerana melantik Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri, kata bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Orang tua ni bertanding pilihan raya, deposit pun hilang, kita nak pakai ke cakap-cakap dia lagi? Dia cerita apa ni? Dia sedar tak ketika dia menjadi Perdana Menteri, mula-mula dia kata Lim Guan Eng perlu selesaikan kesnya di mahkamah sebelum dilantik menjadi menteri. Tetapi beberapa hari selepas dia mengeluarkan kenyataan tersebut, dia telah melantik Lim Guan Eng selaku Menteri Kewangan. Menteri Kewangan. Sedangkan Lim Guan Eng berhadapan dengan kes rasuah ketika itu. Jadi cakap tu, janganlah ingat semua orang perangai macam dia. Jangan ingat semua orang perangai macam dia. Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pasti ada pertimbangan kenapa dia melantik Datuk Seri Zahid. Apa puncanya bila UMNO kerjasama dengan Bersatu dan PAS, UMNO akhirnya menurunkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Salah satu sebabnya kerana tidak berlaku adil kepada pemimpin UMNO. Bukan setakat kita ni ada kursi lebih banyak daripada Bersatu, kita bagi Bersatu jadi Perdana Menteri, kita dah maafkan ni, kita angkat dia Perdana Menteri. Janji nak bagi timbalan Perdana Menteri, mereka tipu. Janji nak bagi lebih kursi menteri daripada kita, mereka tipu. Menteri Kanan pun dia ambil 2, padahal dia menang sikit. Kemudian dia tikam kita di Sabah, dia dera kita, duit UMNO disekat. Datuk Seri Anwar belajar melalui kesilapan Muhyiddin Yassin, belajar melalui kesilapan Mahathir Mohamad. Mesti ada sebab yang kukuh kenapa dia rasa Datuk Zahid perlu berada di dalam kerajaan dan menjadi timbalan dia. Datuk Zahid ada pengalaman menjadi timbalan Perdana Menteri kepada Datuk Najib. Dan kalau nak UMNO ni stabil, nak kerajaan ni stabil, kena pastikan UMNO stabil. Kalau Presiden UMNO tak diberikan tempat sebagai timbalan Perdana Menteri, orang lain jadi timbalan Perdana Menteri, orang tu akan pasang badan untuk lawan Presiden UMNO. Apa jaminan selepas orang tu jadi Presiden UMNO, dia tak tarik sokongan UMNO ni pergi ke belah Perikatan Nasional, demand jawatan Perdana Menteri pula? Ada tak jaminan? Maka apa akan jadi pada kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Itu sebab dia kena fikir panjang, tidak boleh terlalu rigid. Dia tak boleh A je. Tak boleh. Dia kena ambil kira macam-macam. Dia kena ambil kira kestabilan UMNO. Dia kena ambil kira pengalaman, kesilapan yang dilakukan oleh Mahathir, kesilapan yang dilakukan oleh Muhyiddin. Lepas dia mengambil semua pertimbangan ini, dan lagi pun Datuk Seri Zahid belum diputuskan bersalah di mahkamah. Apa prinsip undang-undang Malaysia ni? Prinsip dia, someone is innocent until proven guilty. Seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Itu sebab dalam undang-undang Malaysia, selagi tidak didapati bersalah dan tidak selesai rayuan hingga ke peringkat tertinggi, seseorang itu masih lagi boleh bertanding pilihan raya. Kalau Datuk Zahid boleh bertanding pilihan raya, tak ada sebab kenapa dia tidak boleh memegang jawatan dalam kerajaan. Kalau itu hari Datuk Zahid menang pilihan raya, BN bentuk kerajaan bersendirian, silap-silap Datuk Zahid Perdana Menteri lah. Kalau dia boleh jadi Perdana Menteri, kenapa dia tak boleh jadi timbalan Perdana Menteri? Yang ini kena faham. Yang ini ramai orang yang masih lagi tak faham. Dan saya nak beritahu, zaman Law of the Jungle Mahathir, orang yang
tunduk dengan dia, tidak didakwa di mahkamah. Bukti jelas dalam kes yang melibatkan Datuk Zahid. Dia terima dana daripada UKSB. Walaupun tuduhan tu tak betul, sampai 13 juta, sebenarnya 2 kali je dia dapat 100,000. Sumbangan politik bukan satu kesalahan di Malaysia. Tetapi bila Datuk Zahid terima sumbangan politik, ianya dianggap rasuah. Bila Mahathir terima 2.6 juta, ianya tak dianggap rasuah. Bila Muhyiddin terima 1.3 juta, ianya tak dianggap rasuah. Bila Isyamuddin terima, bila siapa lagi? Syafiq Abdal terima, bila Hanifah Aman terima, ianya tak dianggap rasuah. Bolehkah ada dua set undang-undang yang berbeza? Bagi orang yang tunduk dengan Mahathir, dengan Muhyiddin, ianya dikira rasuah. Bagi orang yang bersekongkol dengan Mahathir, dengan Muhyiddin, semua kes dia disapu bawah kapet. Boleh? Tak boleh. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tahu benda ni. Jadi atas pertimbangan ini semua, dia mengambil keputusan untuk mengangkat Datuk Seri Zahid menjadi timbalan Perdana Menteri. So nak popek Muhyiddin Mahathir ni, patutnya hari ni dia kembali ke tikar semayang. Umur dah nak ke penghujung. Dia patut fikir, cukup tak bekalan dia nak berhadap dengan Allah Ta'ala. Itu dia patut fikir. Bukan tak habis-habis nak balas dendam dengan Datuk Zahid, nak balas dendam dengan Datuk Najib. Balik-balik Najib Zahid. Patutnya zikir dia ni, Subhanallah, Walhamdulillah, Allahu Akbar. Dia patut fikir dah benda ni. Bukan fikir pasal politik lagi. Cukuplah tu. Anak dia pun dah tak cakap banyak dah. Anak dia pun hilang deposit. Semua orang yang bertanding atas tiket parti dia hilang deposit. Patut hari ni dia dah tak bersuara lagi dah. Cukuplah tu, wahai Tun Mahathir. Dalam ceramah dia juga tu, kempen dia semalam tu, dia kata masakan dia boleh menggunakan duit judi, sedangkan masa pentadbiran dia banyak premis judi ni dia tutup. Masa pentadbiran dia, kalau sebelum tu cabutan khas ni, untuk makluman tuan-tuan, cabutan khas ini lebih kurang dalam 12 saja, 1 tahun. Tetapi zaman dia menjadi Perdana Menteri, cabutan khas ini walaupun dalam tu ada PAS, ditingkatkan kepada 22 kali 1 tahun. Itu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim bila dia bercakap, sudah pastilah dia dah duduk di Kementerian Kewangan. Dia tahulah tuan-tuan, dokumen semua dengan dia. Bila dia kata kemungkinan besar ada dana daripada perjudian ini yang menjadi sumber kepada dana pilihan raya Perikatan Nasional, dia cakap tu mestilah ada substance. Dia cakap mestilah berdasarkan fakta. Ini Perdana Menteri cakap. Bukan macam Muhyiddin cakap. Itu sebab ada setengah-setengah orang kata Muhyiddin ni penipu. Sebab kerja dia menipu je tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan saudara, pusat perjudian, tapi saya nak beritahu ada tempat-tempat tertentu di Kelantan, walaupun pusat perjudian tak ada, tapi apa dia panggil ni? Ada tempat-tempat kedai-kedai tertentu, black market judi ni. Kedah mungkinlah pas yang rasmi. Slot-slot misi harga pun masih berjalan. Tetapi yang dia tingkatkan itu, bila Perdana Menteri cakap ada special draw tambahan, kemungkinan besar ianya menyumbang kepada dana politik mereka. Belum lagi kita cerita tentang yang 600 bilion yang akan disiasat tak lama lagi ni. Sekarang polis dah mula siasat dah. SPRM pun dah mula siasat dah. Hari ni sudah ada orang buat laporan polis, sudah ada orang buat laporan SPRM. Jadi sabar je lah. Sabar je. Jangan risau sangat. Jangan risau sangat. Benda ni akan disiasat. Kalau tak salah, tak perlu takut, wahai Din Paguh. Tak perlu takut. Okey? Dia pakai wifi tu, dia orang cakap sangkut-sangkut.
Sangkut-sangkut. Pakai wifi ni. Pakai lah. Ha? Sangkut ke? Tapi badan tak tengok sangkut pun. Dia orang kacau ni. Tak tahulah macam mana dia orang boleh kacau. Sangkut semua komen. Okey, ada lagi? Okay tu. Ha. PN menang kat Tioman tu kan. Tapi dengan majoriti yang agak rendah berbanding pada 2018. Ya. So pada pandangan Datuk, apakah faktor dia tu? Faktor dia saya tengok bila orang-orang big shot Pakatan Harapan hadir pada malam terakhir, saya rasa aktiviti boom. Vitamin lah. Boom, vitamin ni masih berjalan lagi. Masih berjalan lagi. Maknanya saudara, kerja kita untuk menghentikan politik wang ini masih terlalu jauh perjalanan dia. Halangan masih banyak. Banyak orang muda masih lagi terperdaya dengan fitnah-fitnah Perikatan Nasional dan politik duit beli undi ni. Beli undi pakai duit judi masih lagi berterusan, tuan-tuan. Itu sebab mereka masih lagi mendapat undi yang agak banyak juga, kan. Ini amat menyedihkan kita lah. Sebab anak-anak muda kita dirosakkan oleh parti perjudian nasional ni. Kita haraplah semoga Allah Ta'ala ni saudara berikan keinsafan kepada pemimpin-pemimpin PAS yang bersekongkol dengan Muhyiddin ini supaya berhenti merasuah anak-anak muda kita. Dan kita harap SPR selepas ini akan lebih berhati-hati. Setiap laporan-laporan kita pun dah hantar pasukan-pasukan yang pergi merakam-rakam ni. Kali ni di Tioman ni pun kita lebih bersiap sedia. Ada video-video yang sudah pun mereka usahakan untuk dikumpulkan. InsyaAllah InsyaAllah tuan-tuan, kita akan cuba. Cuma masalahnya bila kita dah menang di Tioman ni, takkan kita nak buat petition mahkamah pula bila dia orang ni bagi duit, kan. Baik-baik dah menang kan, buat pilihan raya balik belum tahu menang, pun susah. Jadi di tempat-tempat yang masa pilihan raya yang lepas, kalau ada bukti-bukti mereka memberikan duit, tak kira lah ada sumpah wallahi saya undi PAS ke tak ada, mereka bagi duit dan sebagainya, tolong pastikan lapor kepada SPR, lapor kepada polis. Kalau tak tahu macam mana nak lapor, boleh hubungi kami di talian 011 3595 4044. Kita akan tolong anda macam mana nak lapor. Kita kena lapor, tuan-tuan. Kita kena hentikan budaya merosakkan anak bangsa kita dengan pembelian undi ni, tuan-tuan. Kita kena hentikan buat selama-lama. Okey, silakan. Satu lagi tu kita tengok pada Padang Serai pula ni. Ya. Kalau kita tengok pada 2018 itu, sini kita dapat lebih 45,000, 46,000 undi tu. Tapi pada election hari ni, PN dapat lebih kurang dalam 51,000. Jauh lebih tinggi lah tu. So maksudnya tu, adakah sekarang ni rakyat tu sendiri masih tak faham lagi kolaborasi antara PH dengan PN tu? Sebab Pertama tak faham satu hal. Yang kedua, kita lihat orang-orang muda ni masih lagi terpengaruh dengan, dan kempen-kempen. Kita kena terima hakikat bahawa perjudian nasional ni dia telah berjaya menguasai TikTok ni. So ini adalah satu cabaran bagi kita. Saya harap selepas ini, baik Barisan Nasional, baik Pakatan Harapan, kita kena tingkatkan penguasaan kita di arena TikTok. Sebelum ni kita banyak menggunakan Facebook, sebelum ni kita banyak menggunakan YouTube. Anak-anak muda ni, dia orang ni tak ada kesabaran. Kalau orang tua ni, kalau kita bercakap 1 jam, mereka duduk depan. Kadang-kadang kita tengok, kenapa tak turun-turun jumlah viewers macam sekarang ni 5,000 lebih. Sama je sampai tu, kadang-kadang bertambah. Betul tak? Dia orang ni tak ada buat kerja lain ke? Kan? Orang tua dia punya passion untuk tunggu, dengar, tak sama dengan orang muda. Orang muda ni, TikTok, kalau kita tengok TikTok Ratu Naga dan sebagainya ni,
Merapu-rapu punya TikTok je. Tapi pasal pendek, banyak dia orang buat TikTok. Jadi kita kena pastikan bahawa selepas ini kita punya cabaran ialah kita kena menguasai. Baik Pakatan Harapan, baik Barisan Nasional, kita kena menguasai TikTok. Kerana banyak orang Melayu ni. Ni sebenarnya bangsa Melayu ni tak faham. Kita lihat TikTok ni asalnya daripada negeri China. Di negeri China ni, TikTok ni yang keluar dekat timeline apa semua sekali ialah TikTok yang membina. Dalam bidang sukan, TikTok dalam bidang keusahawanan untuk anak bangsa mereka. Tetapi di luar daripada negeri China ni, TikTok yang keluar ni semua merapu-rapu. Joget sana, joget sini, banyak yang merapu-rapu. Dan kita tengok anak-anak muda kita ni, dia terikut. Dia terikut. Dan kita tak ikut rentak mereka. Ini kita punya kesilapan. Kita tak ikut rentak mereka. Memang betul lah kadang-kadang bukan semua yang keluar kat TikTok tu benda yang baik. Tetapi Perikatan Nasional dia menggunakan influencer TikTok ini. Jadi lepas ni kita kena buat engagement dengan influencer TikTok. Kita kena buat lebih banyak lagi. Kita lahirkan lebih banyak lagi penceramah orang yang boleh buat video-video pendek, orang muda yang muka dia, yang wajah dia boleh lebih diterima oleh orang muda juga, untuk membanjiri kita punya penerangan penjelasan di TikTok ni. So, salah satu lagi tengok ni turn out ni tu. Ya. Turn out ni macam Turn out itu satu juga faktor 68%. Turn out kali ni rendah. Itu sebab tak sama macam keputusan pilihan raya 2018. Tinggi 80 Dulu 80 lebih turn out, sekarang ni cuma 68%. Kalau dekat Tioman pun kurang ke? Dekat Tioman lagi rendah. Okey. Adakah faktor PN tu dia menang di Padang Serai tu sebab dia dah lama dibentuk gabungan tu, dan kita baru lagi bentuk gabungan tu, adakah kat situ tak ada keserasian? Ya, kita tak nafikan bahawa PN sudah mula mendapat juga sokongan yang signifikan, khususnya di kalangan orang Melayu yang termakan dengan fitnah-fitnah mereka terhadap pemimpin Barisan Nasional. Mereka percaya tentang pendakwaan terpilih yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib, pendakwaan terpilih yang dihadapi oleh Datuk Seri Zahid. Mereka percaya bahawa memang diorang ni bersalah, walaupun daripada 87 pertuduhan, Datuk Zahid dah menang 40 pertuduhan. Lepas ini insya-Allah saya pun yakin peluang dia nak menang untuk lagi 47 pertuduhan pun cerah. Apatah lagi selepas ini sudah pasti mahkamah akan lebih adil. Tidak ada lagi orang yang akan melindungi manusia yang macam Nazlan. Keadilan tu akan ditegakkan insya-Allah. Tetapi masalah dia, mereka ni percaya bahawa siapa saja yang didakwa di mahkamah, maka orang ni walaupun belum jatuh hukum dah bersalah. Jadi lepas ni kita tengok bila Muhyiddin dah mula didakwa di mahkamah, 2-3 orang yang makan rasuah ni semua sekali, yang sebelum ni dilindungi dah didakwa di mahkamah, kita nak tengok orang percaya lagi tak? Saya takut bimbang. Saya bimbang takut apa? Sebab dulu bila Muhyiddin bersama dengan kita, bila nasihat-nasihat Datuk Seri Najib tentang ekonomi, tentang bagi, masa tu orang mula panggil dia Abah. Betul tak? Bila dia mula besar kepala, dia nak penjara pemimpin kita, orang mula panggil dia Abah kau. Betul tak? Takut lepas ni bila dia turun naik mahkamah, orang panggil dia Abah Sakau. Itu bahaya tu. Kita risaulah, takut nama berubah-ubah. Yang mana satu Abah, mana satu Abah kau, mana satu Abah Sakau. Okey? Okey tu. Menteri Undang-Undang sekarang tu. Datuk Seri Azalina. Ya. Dia dah mulakan langkah pertama untuk pelan
pengubahsuaian mengenai pengasingan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya tu. Adakah dulu orang tak faham kuasa tu sama ke? Ya. Macam mana? Sebelum ni, kuasa sebagai peguam negara terletak di tangan peguam negara. Okay. Kuasa mendakwa pun di bawah jabatan peguam negara. Walaupun kita ada peguam cara 1, kita ada peguam cara 2, kan? Jadi selepas ini kemungkinan besar akan terpisah. Okay. Jadi tidak ada lagi isu contohnya macam pihak polis dah siasat, kan? Contohnya kes Azmi Ali dah siasat dah. Tapi dihantar pada jabatan peguam negara. Kalau jabatan peguam negara kata tak payahlah dakwa, maka tak didakwa lah orang ni. Sama juga SPRM dah siasat pasal isu Nazlan. Bila dia siasat isu Nazlan, dia dapati Nazlan telah melanggar Seksyen 220 Kanun Kesiksaan kerana membuat keputusan tidak berlandaskan undang-undang. Maka dia patut boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Tapi dia dilindungi oleh peguam negara. Peguam negara tidak mahu melakukan pendakwaan. Itu sebabnya kita kena pisahkan kuasa peguam negara dengan kuasa peguam cara pendakwa raya. Tak boleh sekali. Tak boleh sekali. Adakah lepas ni ada wujud jabatan pendakwa raya tu? Itu kita serah kepada Datuk Seri Azalina Osman untuk memikirkan. Dia pun sudah pasti akan berunding dengan Jabatan Peguam Negara, dengan pihak-pihak pakar-pakar undang-undang macam mana cara terbaik untuk memisahkan di antara tugas Peguam Negara dengan pendakwa raya. Bolehkah wujudkan jabatan khas untuk? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Soalan netizen tu dia kata pegawai dalam KSU kendaraan yang dicutikan tu adakah dia terlibat dengan skandal masa? Kita serahkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan untuk menguruskan hal ni. Sudah pasti bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memutuskan supaya KSP, Ketua Setiausaha Perbandaraan, Tan Sri Asri Hamidun, untuk bercuti, mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Apa sebabnya? Kena tanya Perdana Menteri lah. Kita tak boleh nak menjawab benda-benda yang di bawah kuasa Perdana Menteri. Okey? Dok, satu lagi nak tanya, Dok. Ya. Adakah wajar MIC, soalan daripada ni, Dok, Ya. Adakah wajar MIC tak terima jawatan sebagai timbalan menteri dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan itu? Itu hak MIC. Itu hak MIC. Kalau dia tak terima jawatan timbalan menteri, patut dia nyatakan dia nak menteri saja. Timbalan tak nak. Mungkinlah dia kena berusaha keras supaya akan datang dia menang lebih daripada satu kursi. Mungkin Perdana Menteri selepas pilihan raya umum yang ke-16 akan mempertimbangkan untuk MIC diberikan kursi menteri penuh. tak, adakah dia sedang protes tu bentuk gabungan? Itu terpulang. Itu macam-macam lah orang boleh tafsir, kan? Macam-macam orang boleh tafsir. Ada juga yang menafsirkan mungkin pasal kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution yang menggambarkan bahawa kemungkinan besar Sibaraj calon daripada MIC yang bertanding di Padang Serai mungkin akan diberikan peranan di dalam kerajaan perpaduan. Mungkin ianya dibaca, kemungkinan besar dia akan dapat timbalan menteri. Jadi ialah MIC mereka mengeluarkan kenyataan tu. Tapi orang boleh buat spekulasi. Mungkin MIC tak nak Sibaraj dapat jawatan. Itu sebab mereka menolak jawatan timbalan. Betul tak? Macam-macam. Macam-macam spekulasi. Tetapi kita letak tepi spekulasi ini. Yang pasti kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh MIC, dia tidak mahu jawatan timbalan. Dan dia ucap tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim
sebagai Perdana Menteri, walaupun dah agak lewat, tapi okey lah daripada langsung tak ada. Ada setengah, saya tunggu juga ramai lagi yang tak ucap tahniah kepada Perdana Menteri dan tak ucap tahniah kepada Presiden UMNO yang menjadi timbalan Perdana Menteri. Kenapa begitu? Late lah. Maknanya masih ada lagi yang berbuku dalam hati ni. Kan? Okey? Hello.